ASEAN kembali lagi. Ya, ini merupakan kali ke-9 penganjurannya di mana ia akan bermula daripada 1 hingga 31 Oktober 2020. Ya, saya masih ingat satu ketika dulu ketika ia dilangsungkan di RTM dan kita mendapat penyertaan daripada seluruh negara. Dan peringkat kebangsaan ini akan menjadi satu tumpuanlah juga di RTM ni. Banyak pengisian yang kita sediakan. Namun disebabkan peredaran teknologi yang semakin canggih, maka kuis ini boleh dilangsungkan secara dalam talian. Ya, hari ini untuk berkongsi lebih lanjut mengenai pertandingan kuis ASEAN 2020, peringkat kebangsaan bersama dengan kita di studio Tuan Haji Hashim bin Haji Bedu, Timbalan Ketua Pengarah Kandungan Digital Jabatan Penerangan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Dia melihat kepada montaj tadi nampak seperti masih boleh menyertai. Ya. Betul. Terima kasih pada SPN, terima kasih pada RTM. Sebenarnya kuis ASEAN ini merupakan salah satu program penting kerajaan yang dianjurkan oleh Jabatan Penerangan. Jadi seperti mana kita sedia maklum, dengan kerjasama Kementerian Komunikasi Multimedia KKMM, kerjasama juga dengan Kementerian Luar Negeri KLN dan juga Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Jabatan Penerangan telah pun sebenarnya dan akan terus menganjurkan program kuis ASEAN bermula pada 1 Oktober beberapa hari yang lepas sehinggalah 31 Oktober ni. Jadi dah seminggu dah sebenarnya. Alhamdulillah penyertaan ini telah dibuka pada semua. Dan seperti mana kita sedia maklum, ASEAN ini merupakan persatuan negara-negara Asia Tenggara yang mana telah ditibuhkan pada 8 Ogos 1967 melalui deklarasi ASEAN. Ketika itu ditandatangani oleh 5 orang ketua kerajaan, iaitu menjadi negara-negara asas pengujukan ASEAN, iaitu Malaysia sendiri, Indonesia, Thailand, Singapura dan juga Filipina. Dan sekarang ini 10 negara telah menjadi anggota ASEAN itu, iaitu tambahan daripada 5 negara yang saya sebutkan tadi. Selain daripada itu ada negara Brunei, begitu juga dengan Myanmar, Laos, Cambodia dan juga Vietnam. Dan fokus ASEAN ini sebenarnya dalam aspek untuk kerjasama kerajaan dalam aspek ekonomi, politik, keselamatan, sosio-budaya dan juga pendidikan. Jadi bagaimana untuk nak menzahirkan matlamat pewujudan ASEAN itu, banyak program-program dianjurkan, terutamanya ASEAN Quiz ataupun program Quiz ASEAN 2020. Ini adalah merupakan program sebenarnya edisi yang ke-9. Bukannya baru, kita telah bermula melaksanakan program Quiz ASEAN ini pada 2002. Itu juga pada 2004, 2006, 2009, lepas tu 2012, 2014 dan akhirnya 2018. Dan tahun 2020 ini adalah merupakan edisi yang ke-9. Jadi antara objektifnya sebenarnya program ASEAN ini, selain daripada untuk memberi fokus pada kerjasama ASEAN tadi itu, untuk mempertingkatkan pengetahuan dan juga kesedaran rakyat berkaitan dengan ASEAN, begitu juga untuk memberi galakan kepada rakyat Malaysia khususnya untuk membangkaji berkaitan dengan aspek ASEAN untuk kita terjemahkan dalam menjawab soalan-soalan yang akan dikemukakan dalam program kuis ASEAN ini. Cakap nak menjawab soalan tu, sebenarnya siapa yang boleh menyertai pertandingan kuis ASEAN 2020 ni dan sebenarnya peraturan ni bagaimana? Okey, untuk kali ini sebenarnya kita ada 2 kategori. Yang pertama kategori murid-murid sekolah menengah yang berumur dari 15 hingga 17 tahun. Semua pelajar-pelajar atau murid-murid sekolah menengah kerajaan maupun sekolah swasta. Itu kategori pertama. Yang kedua pula iaitu acara kategori terbuka. Ini terbuka kepada rakyat Malaysia yang berumur 18 tahun hingga 40 tahun. Jadi ini dibuat secara online sebenarnya, secara atas talian. Jadi maknanya diberi galakan kepada semua rakyat seluruh Malaysia, pelajar-pelajar ataupun murid-murid sekolah menengah tingkatan 3, 4 dan 5 dan juga 6, dan juga kepada rakyat Malaysia yang berumur 18 tahun hingga 40 tahun untuk sama-sama menyertai pertandingan ini secara atas talian. Bila murid-murid sekolah tu, adakah dia masuk secara individu ataupun mewakili sekolah? Ya, sebenarnya dia bukan mewakili sekolah, ia atas individu. Atas individu. Jadi bermakna kita tak hadkan. Kalau misalnya satu sekolah tu dia ada pelajar-pelajar yang mungkin ada 100 orang, kita beri. Okey. Masalah. Faham? Itu kelebihannya menggunakan cara kaedah dalam talian ni. Kalau dahulunya perlu diwakilkan oleh satu pasukan untuk menyertai pertandingan kuis dan sebagainya. Dan ia lebih kepada orang di ASEAN ini, fokusnya adalah untuk kita sama-sama saling kenal, mengenali di antara satu sama lain. Misal kata negara mana yang paling banyak pulau? Filipina. Apakah nama sebenar Bangkok?
Ya. Panjang. Sangat panjang. Jadi semua ini sebenarnya merupakan pendekatan untuk membawa kita kepada satu kesatuan ASEAN yang sebenar. Jadi bagaimana penerimaan setakat ini dari segi kaedah dalam talian ini? Alhamdulillah, kita mula sebenarnya buka kepada penyertaan, pendaftaran dan juga penyertaan kepada peserta dan juga penonton rakyat Malaysia pada 1 Oktober. Dan maklumat yang saya perolehi sehingga malam tadi kita dah hampir 6,000 penyertaan. 3,000 lebih murid-murid sekolah dan lebihnya tu merupakan acara terbuka untuk rakyat Malaysia. Jadi pada saya ini merupakan satu sambutan yang amat menggalakkan dan kita pun di peringkat penganjur memang mensasarkan untuk tahun ini sekurang-kurangnya pun 30 ke 40 ribu penyertaan seluruh negara. Baik. Mana-mana pertandingan pun kita tahu mesti ada dia punya susu galur dia daripada peringkat awal sehingga peringkat akhirnya. Bagaimana pula dengan pertandingan kuis ASEAN ni? Okey, kuis ASEAN ni ada 3 tahap. Okey. Tapi semuanya online Okay. dan dalam bahasa Inggeris. Okey, tahap yang pertama tu ini agak teknikal sikit. Tahap pertama tu 30 minit dengan 30 soalan. 10 soalan objektif dan 20 soalan betul salah. Okey. Jadi untuk melepasi tahap pertama ni sekurang-kurangnya peserta perlu jawab betul 20 markah. 20 soalan. Barulah dia boleh pergi ke tahap kedua. Baik. Tetapi di peringkat ini mana-mana peserta yang telah pun melepasi dan dia boleh print sijil penyertaan. Itu tahap pertama. 30 minit, 30 soalan dan semua peserta boleh mencuba tiada had. Wow. Kalau gagal boleh cuba lagi. Boleh cuba lagi. Bagus tu. Boleh kita cuba panitia. Jadi sekurang-kurangnya pun maknanya apabila peluang ini diberikan kepada semua peserta, sekurang-kurangnya peserta tadi itu dapat orang kata mengetahui 30 soalan itu berkaitan dengan haiwan ASEAN, budaya, geografi negara-negara ASEAN. Jadi sebagai satu strategi untuk maknanya idea untuk memberi ilmu kepada peserta-peserta yang menyertai pertandingan. Jadi boleh Google atau tidak jawapan? Sempat tak ada. Sebab 30 minit. Banyak tu. Sini PC, lepas tu sini handphone. Tengok. Tapi macam saya beritahu tadi, maknanya peserta dia tak ada had, dia boleh cuba. Ya. Jadi masalah. Kalau saya rasa antara 1 2 ni kalau betul salah tu kan. Antara 2 je. Antara 2 kan. Lepas tu kita dah ingat dah soalan tu. Betul. Jadi boleh cuba. Boleh cuba. Dan walaupun Google tetap akan ada saringannya. Yalah, dan soalan-soalan yang dia ringankan itu sebenarnya semua berkaitan dengan ASEAN. Bermakna sekarang setiap peserta apabila nak menjawab soalan yang betul, dia perlu mengkaji, dia kena membaca, menganalisis berkaitan dengan haiwan negara ASEAN. Itu tahap 1. Okey, tahap 1 baru. Tahap 2 pula juga 30 soalan, tetapi kali ini 20 soalan objektif. Agak susah sikit lah. Dan 10 soalan betul salah. Dan masanya pun diberi 30 minit. Ini pun tidak ada had kepada peserta. Nampak? Tapi sekurang-kurangnya setiap peserta perlu menjawab dengan betul 25 soalan, barulah boleh dia pergi ke tahap ketiga. Okey. Dan di peringkat ini pun maknanya kalau semua peserta dah boleh printkan sijil penyertaan sebagai satu penghormatan kepada setiap peserta yang menyertai pertandingan. Dan akhir sekali tahap ketiga. Tahap ketiga ni agak susah sikit. Ialah di pihak peringkat akhir kan. Yang mana 30 soalan keseluruhan itu semuanya soalan objektif. Tapi lah kita dengar. masanya tempohnya pun 30 minit. Cumanya kali ini di tahap ini setiap peserta hanya diberi peluang sekali saja. Adil macam tu. Dan pemenangnya akan dipilih berdasarkan markah yang tertinggi dan juga masa yang terpantas setiap peserta menjawab. Dan di peringkat ini para peserta layak untuk nak print 2 sijil penyertaan, iaitu yang pertama sijil cemerlang yang menjawab 25 markah betul ke atas dan juga sijil penyertaan lulus yang menjawab 20 ke 24 soalan yang dikemukakan. Jadi maknanya bila selesai ketiga-tiga tahap ini di peringkat kategori murid sekolah menengah tadi itu, mana peserta yang tertinggi 3 markah tertinggi dengan masa terpantas, kita akan pilih dia untuk mewakili negara Malaysia di peringkat regional ataupun di peringkat antau. Secara dalam talian juga. Pun secara dalam talian, tetapi untuk kali ini negara Singapura telah dipilih sebagai negara yang akan menganjurkan pertandingan, walaupun maknanya dia berikan secara atas talian, tetapi negara yang menjadi tuan rumahnya adalah Singapura.
Okey, hadiah-hadiahnya macam mana? Hadiahnya agak lumayan. Okey. Kita nampak dah dekat banting tu. RM150,000 tu. Itu keseluruhan. Keseluruhan. Tapi untuk ke setiap kategori ini, yang murid sekolah dan juga acara terbuka, johannya akan menerima RM2,500, naib johannya RM1,005 dan tempat ketiganya RM1,000. Dan tempat keempat dan kelima RM750 dan juga hadiah sagu hati RM300 untuk 10 orang peserta terbaik. Untuk kategori yang dewasa pula? Sama. Untuk dua kategori. Terence berminat untuk menyertai? Boleh repeat Terence kalau Boleh. ni tak lulus? Ya, pertandingan ini terbuka pada semua rakyat Malaysia yang berumur, untuk acara terbuka tadi berumur 18 ke 40 tahun, dan untuk kategori murid-murid sekolah berumur 15 ke 17 tahun. Termasuklah kaki tangan RTM. Termasuk semua? Cuma yang boleh. yang tak dibenarkan untuk menyertai pertandingan adalah kaki tangan Jabatan Penerangan. Okey. Baik. Jadi itu dia, saya rasa agak adil dan kita dapat lihat bahawa kita boleh juga Google. Ya. Nampak tu. Banyak di peringkat pertama dan kedua. Kalau dah masuk peringkat ketiga tu, dia soal masa. Ya, betul. Jadi tak boleh lah. Dan Google tu, kalau Google tu dah memang lambat lah. Kan, kita nak tahu jugalah, ini merupakan edisi ke-9. Bagaimana sebenarnya harapan untuk edisi ke-9 ini? Harapan kami Jabatan Penerangan sebagai agensi yang diberi tanggungjawab untuk mengelolkan pertandingan ini, pastinya harapan yang pertama agar semua rakyat di luar sana, untuk kategori terbuka, untuk kategori pelajar sekolah, murid-murid sekolah, untuk sama-sama menyertai pertandingan ini. Seperti yang saya sebut awal tadi, kita targetkan untuk tahun ini sekurang-kurangnya pun 30 ke 40 ribu yang akan menyertai acara ini. Itu yang pertama. Yang kedua, harapan kepada semua ibu bapa supaya dapat beri galakan kepada anak-anak mereka untuk menyertai pertandingan ini. Dan kepada pelajar-pelajar ataupun murid-murid sekolah, ini adalah merupakan platform terbaik untuk mereka bergiat dalam aspek kurikulum. Sebab seperti mana kita sedia maklum, dalam keterbatasan kita dengan COVID-19 ini, tetapi ini adalah merupakan platform terbaik untuk pelajar-pelajar di sekolah menengah untuk menzahirkan dia punya kreativiti dalam aspek untuk menyertai pertandingan kuis ASEAN ini. Betul. Dan tujuan utamanya adalah untuk kita mengetahui apa yang ada di dalam 10 negara ASEAN ini, siapakah kita, identiti kita sebagai sebuah komuniti ASEAN. Jadi dalam pada kita Google tadi tu, kita akan tetap research. Ya, ilmu tu kita tetap akan tambah. Ya, betul. Hadiah tu ialah sampingan sebenarnya, tapi yang tidak ternilai itu ialah ilmu tersebut. Betul sekali. Terima Pintu kasihlah hati kita akan terbuka. Nak habis lagi pintu hati. Menyesal pula saya buat tadi. Terima kasih kita nak ucapkan kepada Tuan Haji Hashim bin Haji Bedu kerana sudi bersama dengan kita hari ini untuk bicara mengenai pertandingan kuis ASEAN 2020. Jadi kepada anda yang ingin menyertai, ada 2 kategori seperti mana yang Tuan Haji katakan tadi, dan bolehlah layari ke laman sesawang yang terlibat. Baik, seterusnya kita berehat seketika dan kita akan ke Sibu Sarawak dan akan kembali bersama anda di studio selepas ini. Jangan ke mana-mana.